أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل والحمد لله رب العالمين. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, kerana orang bertakwa adalah orang yang berjaya. Itulah wasiat saya kepada diri saya daripada sidang penonton yang saya kasih sekalian. Kepada para alim ulama dan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, mereka-mereka yang mengikut sunnah Nabi SAW, sekiranya ada penerangan dalam menceritakan kemuliaan, kebesaran dan ketinggian darjat akhlak baginda Nabi SAW, ada berlaku ralat, tolonglah perbetul. Minta maaf, saya bukanlah orang yang terlalu mahir dan bukan orang yang mahir, hanya sebagai insan yang menyampaikan apa yang ada untuk dikongsikan bersama. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, boleh tak bayangkan dalam dunia sepanjang hidup, contoh macam saya 27 tahun saya hidup, sidang penonton ada yang 50 tahun hidup, ada yang 17 tahun hidup, ada yang 18 tahun hidup, ada yang 32 tahun hidup. Tidak ada satu orang dalam dunia ni yang peribadinya dicatatkan daripada mula dia dilahirkan sehinggalah wafat, daripada awal hujung rambutnya sehingga akhir hujung kakinya, daripada bangun tidurnya hinggalah ketidur kembali, semuanya dicatatkan dan diceritakan. Kalau catat saja tak apa, kalau cerita saja tak apa, tetapi sekarang ini menjadi satu ikutan dan orang belajar untuk ikut, untuk buat macam individu ini. Tak ada dalam dunia kita melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada lahir orang nak dengar sampai wafat, daripada hujung rambut orang nak dengar sampai hujung kaki orang nak dengar, daripada bangun tidur sampai tidur balik orang nak dengar. Dan bukan dengar saja, orang cuba buat, cuba amal. Dengar Nabi pakai serban, dia nak pakai serban. Dengar Nabi ada bubuh selendang, dia pun nak bubuh selendang. Dengar Nabi pakai jubah, dia pun nak pakai jubah. Dengar Nabi pakai celak, dia pun nak pakai celak. Dengar Nabi makan tangan kanan, dia makan tangan kanan. Dengar Nabi jilat jari, dia pun jilat jari. Dengar Nabi buat apa lagi, semua nak buat. Dengar Nabi senyum dekat orang, tabassuman, dia pun senyum dekat orang. Tak ada dalam dunia. Sebab itu Nabi menang award the most influenced person in the world. 100 orang, nombor 1 baginda Nabi SAW. Buku ni bukan orang Melayu tulis, bukan orang Islam tulis, orang bukan Islam yang tulis. Ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Jadi hari ini saya nak berkongsi. Macam saya katakan semalam, kalau nak belajar dengan detail, nak tahu dengan ni, syekh-syekh memakan masa sehari, 2 hari, suntuk, bukan setengah jam, sejam, dah. 1 hari penuh mengaji, semata-mata nak mengaji, belajar berkaitan dengan kepribadian baginda Nabi SAW. Kita yang ada tak berapa masa ni, jadi saya sentuh benda-benda yang lumrah kita buat. Ni dah halang-halang pegang cincin, saya nak cerita berkaitan dengan cincin. Cincin baginda Nabi SAW ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan Nabi ada 1 cincin sahaja, dan yang kedua ada yang mengatakan Nabi ada 2 cincin ataupun beberapa cincin. Dalam riwayat-riwayat ini mengatakan bahawa cincin Nabi diperbuat daripada perak, dan Nabi mengenakan cincin pada tangan kanan, pada tangan jari di sebelah kanan.
Dan jari yang Nabi gunakan adalah dua jari ini, iaitu jari maneh dan jari kelingking. Jari kelingking dan jari manis. Dan ada juga riwayat yang mengatakan Nabi mengenakan pada jari sebelah kiri. Saya cerita dulu hadis-hadis yang datang. Lepas tu baru kita buat apa kata Maulana Syekh Zakaria Kandahlawi. Okey? Kita cerita dulu. Jadi kata ulama, sama ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kedua-duanya Nabi biasa buat. Tetapi yang menjadi khilafus sunnah, berlainan, berlawanan, yang pelik, yang orang tak buat, yang Nabi tak pernah buat, yang kata kalau pakai cincin nak ikut sunnah Nabi, ni dia. 3 jari ni. Yang kita duk tunjuk 30 minit Ustaz Dah tu kan. 3 jari ni memang Nabi tak pakai cincin. Yang ni tak pakai, yang ni tak pakai, yang ni tak pakai. Maka ada setengah ulama berpendapat kalau pakai pada 3 jari ni makruh. Ada pula yang mengatakan, yang ni bukannya ulama kata, yang ni kita kata. Kita kata apa? Ustaz, cincin longgang Ustaz. Jadi saya serelum tengah, muat sikit, serelum ini dia tak keluar dah. Kata kalau yang tu, itu bukan cara sunnah pemakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak pakai dua-dua jari boleh, nak pakai satu jari ni pun boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Sebab apa? Kanan, kebanyakan hadis yang menceritakan tentang baginda Nabi SAW di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sendiri mengatakan Nabi pakai belah kanan. Dan ada juga hadis yang mengatakan cucu baginda Nabi SAW Hasan Husin mengenakan pada jari sebelah kiri. Jadi siapa yang pakai cincin semata-mata nak ikut sunnah Nabi, cara pemakaian dia begini, 2 jari ni. Pilihlah mana-mana, boleh. 2-2 jari pun boleh. Kalau bubuh 5-5 jari, yang tu sudah jadi ahli silap mata lah. Bukan ikut Nabi lah. Okey, boleh? Selesai. Baik, kemudian alang-alang tengok diri saya ternampak serban. Baik, memakai serban. Serban adalah sunnah baginda Nabi. Berkata beberapa ulama besar, seperti Maula Ali, Syekh, banyak ulama-ulama besar mengatakan apa? Bila ditanyakan kepada para sahabat, adakah mengenakan serban ini merupakan sunnah? Maka mengata para sahabat, mengenakan serban adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu hadis berkaitan dengan serban. Hadis riwayat Muslim, ada dalam bab menceritakan tentang peperangan Uhud, ada dalam cerita berkaitan dengan serban, ada cerita pasal malaikat. Suatu hari sahabat berkata, ketika peperangan Uhud, kami tengok baginda Nabi SAW mengenakan pakaian perang. Di sebelah kanan dan kiri baginda Nabi SAW. Jangan lupa selawat, sidang penonton sekalian, saya pesan supaya kita jangan jadi di kalangan orang yang celaka. Ini hadis Nabi kita dah hurai dah. Jangan pula dah. Tengoklah. Di sebelah kanan dan kiri baginda Nabi SAW ada kami nampak 2 orang lelaki berpakaian pahlawan dan mengenakan serban. Mereka inilah yang memprotek baginda Nabi SAW, protek Nabi ketika peperangan Uhud. Kami tidak jumpa 2 orang lelaki ni sebelum peperangan dan selepas peperangan tu. Makna kata sebelum peperangan pun tak biasa jumpa. Time perang jumpa. Dia duduk sebelah Nabi, kanan dan kiri Nabi, jaga Nabi. Lepas peperangan cari-cari tak jumpa dah 2 orang tadi tu. Siapa dia? Maka kata para sahabat, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihissalam. Nampak? Mengenakan serban. Baik, bila cerita serban, berapa panjang dia? Ulama banyak menceritakan. Ada kata 6 hasta, ada kata 7 hasta, ada kata sampai 12 hasta pun ada. Tak apa, yang mana yang ada kita kenalkan pada kita. Okey, 7 hasta pun betul, 6 hasta pun ada, 12 hasta pun ada. Lilit. Sebab kalau yang 12 hasta tu lepas lilit, dia boleh naik letak sebelah sini. Macam kalau siapa tengok cerita The Messenger. Yang tu satu research yang dilakukan oleh mereka yang nak buat filem tu. Contohnya katalah ekor serban tu sampai sini. Jadi yang ni sekali lagi, dia buat naik letak sini. Dia naik lagu tu. Sebab tu dia sebut dalam beberapa hadis Nabi ada bawah tengkok Nabi ni. Okey? Tu satu. Yang kedua, kebiasaan dan yang paling afdal. Saya minta izin, saya pusing. Saya pusing. Ekor adalah di antara 2 bahu. Ekor antara 2 bahu. Makna kata lepas ke belakang.
ekor lepas ke belakang. Yang ni yang afdal dan yang Nabi selalu buat. Ada pun berkata Syekh Zakaria Kandahlawi, kenapa saya duk sebut nama Syekh Muhammad Zakaria Kandahlawi rahimahullah ni? Kerana beliau antara ulama hebat dalam bidang hadis, ulama yang hebat dalam bidang hadis dan menceritakan berkaitan dengan hadis-hadis baginda, terutamanya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey? Nabi biasa mengeluarkan serban di sebelah kanan. Nabi biasa mengeluarkan ekor serban rehat di bahu hadapan, macam yang saya selalu buat. Dan Nabi juga biasa mengeluarkan di sebelah kiri. Dan sebelah kiri ini kebanyakan ulama, kita tengok semua ulama buat sebelah kiri. Maka orang semua tertanya-tanya, kenapa ulama buat sebelah kiri lebih banyak? Kenapa ada setengah orang buat sebelah kanan? Maka dibuka di dalam kitab, kalau tak silap saya, maaf nah, Umdatul Qari, menceritakan tentang perbahasan kanan ke kiri. Yang afdal belakang tadi kita sebut. Tapi kalau nak rest dia, belah kanan ke belah kiri. Maka kata ulama, sebelah kanan ini ada dalilnya, tetapi lemah sedikit. Adapun di sebelah kanan ini, yang ni yang lebih kuat dan yang digunakan oleh kebanyakan para ulama. Boleh? Jadi nak buat belah kanan pun boleh. Lagu saya lah, macam saya kata, kalau dah tangan terpengkak sikit, error sikit tangan kiri, boleh buat belah kanan pun ada. Belah kiri itu yang terbaik yang ulama buat. Nak praktis boleh, tak ada masalah. Boleh, selesai. Itu bab serban. Dan Nabi di dalam peperangan, dan ada juga hadis yang mengatakan Nabi suka dalam peperangan, Nabi ada, dan Nabi suka mengenakan serban berwarna hitam. Adapun ulama kita hari ini pakai warna putih. Kalau kita tanya kenapa, ada beberapa perbahasan. Antara yang saya nak kongsi sikit, kenapa baca kitab Syama'il orang kata Nabi suka serban hitam, tapi kenapa ramai orang pakai serban putih, tak pakai serban hitam? Maaf nah, saya cuba cerita. Pertama sekali, Nabi galakkan kita memakai serban. Ada beberapa hadis yang diriwayatkan di dalam kitab, memakai serban adalah salah satu cara untuk timbulkan rasa rendah diri dan memelihara daripada diri buat benda-benda tak apa nak kena. Jadi cubalah sekali-sekala, try lilit bila dia jadi lagu Bengali ke apa, try lah lilit, buat naik dulu, try semayang, rasa dia naik lah kita punya rasa semangat nak semayang tu. Cubalah, macam jubah lah, sekali-sekala try serelum, pinjam sat member punya ke, kawan punya, ayah punya, try serelum boleh, serelum apa, sarung, cuba kita sarungkan dia. Thank you kawan, cuba kita sarungkan, masuk, tengok, try semayang. Allahu Akbar. Time pakai tu, masa nak berjalan pun rasa kaki ni boleh langkah ke tak boleh langkah. Try. Cuba pakai. Okey? Macam mana kita try pakai cap, macam mana kita try pakai snow cap, macam mana kita try pakai, cuba try pakai kopiah, cuba try pakai serban, try semua tu, tak ada masalah. Boleh? Baik, ala kulli hal, itu dia perbincangan dia. Okey? Dan warna hitam tadi saya nak jelas kenapa. Ulama mengatakan kebanyakannya, macam kami yang mengaji di Timur Tengah, Mesir contohnya, padri-padri pun pakai serban color hitam. Padri pun pakai serban color hitam. Ada kawan saya naik ni, dia jumpa tu, alamak, dia ingat siapa, dia pun salam. Apa terjadi? Sambung selepas ni, insya-Allah.